Okay, Assalamualaikum, selamat pagi. Apa khabar semua? Saya harap semua sihat. Kita jumpa lagi pada minggu ini. Okay, hari ini adalah 1 Mac, bulan 3, bulan yang baru. Kelas kita PJPK pagi ini, waktunya 1 jam sahaja, 7.30, 8.30. Sekali lagi selamat datang kawan-kawan yang baru datang. Saya harap kamu boleh dengar suara saya dengan jelas. Kalau boleh respon sedikit di chat ataupun on mic respon, boleh dengar tak? Boleh ko. Alright, Boleh thank tu. you. Thank you. Terima kasih. Kita ada kurang lebih 10 orang kawan kita pagi ni. Okey, tahniah sekali lagi. Saya ucapkan kawan-kawan yang hadir masuk ke kelas. Untuk makluman semua, kelas kita baik. Terima kasih Puteri Amira, dengar baik. Thank you. Untuk makluman, kelas kita seminggu 2 kali dah, bermula pada minggu lalu ya, setiap hari Isnin dan hari Jumaat. So insyaAllah kita ikut jadual kita. Sesi Google Meet seperti ini tetap ada setiap kali kelas Isnin dan Jumaat 7.30, 8.30 pagi. Dalam masa yang sama, kita akan buat rakaman sesi Google Meet kita ini. Andai kata kamu ada urusan lain ataupun terlepas, kamu boleh tengok rakaman. Kawan-kawan yang lain pun boleh maklumkan mereka kalau mereka boleh tengok rakaman kalau dia tak sempat masuk Google Meet kita. Dan juga post saya di grup kelas kamu 3B, 304, 306 dan juga di channel Telegram saya. Juga macam biasa saya post tugasannya. Andai kata kekangan data tak boleh tengok YouTube, saya rasa berbekalkan soalan dan juga note yang saya berikan di dalam post di grup kelas kamu dan channel Telegram tu pun insyaAllah dia masih boleh selesaikan tugasan lah. So tolong maklumkan kawan-kawan kita yang lain lah supaya tak ada yang ketinggalan. Okey, seperti yang kamu sedia maklum, kita masih dalam mode PDPR ni. Kita akan selesaikan bahagian teori terlebih dahulu. Memang nampak macam kita banyak lah sedikit tugasan, tapi tak mengapa. Nanti apabila kita dah bersemuka, insyaAllah kita akan buat amali di sekolah. Maksud dia kita buat aktiviti fizikal lah. Dah lama sangat kita tak buat aktiviti fizikal kan. Okay. Jadi sementara kita dalam mode PDPR ni, enjoy dulu mode PDPR. Ada sebulan lagi. Okay. Ada sebulan lagi sebelum kita mulakan sesi persekolahan secara bersemuka. Saya harap semua orang tenang, sabar. Okay. Kalau saya kata kita enjoy lah. Ya. Kita enjoy. Kalau kita bagi seronok, insyaAllah kita akan rasa seronok. Okay. Sekurang-kurangnya kalau kita kita enjoy lah. Maksudnya bukan senang kan nak dapat sesi PDPR secara atas talian ni. InsyaAllah ibarat macam kita ni rasa sikit lah pembelajaran masa hadapan kan. Nanti kita dah nak patah balik dah. Kan kaedah yang lama, sekolah yang tradisional dah tak merasa. Bukan semua orang dapat merasa macam ni kan. So kita enjoy, ada sebulan lagi untuk PDPR. Saya harap semua orang boleh bersabar, tenang, kekalkan motivasi lah. Tapi saya tengok 3B, 304, 306 tak ada masalah. Kita buat kelas Google Meet pukul 7.30 pagi pun ramai orang kan. Ni ada 11 orang kawan-kawan kita. Sekali lagi selamat datang. Okey, itu sedikit saja intro daripada saya. Kita nak review tugasan minggu lalu. Kita nak tengok tugasan minggu lalu. Ramai yang hantar tugasan minggu lalu. Kita lihat sedikit tugasan-tugasannya. Sekejap, saya cari paparan saya ni. Mana paparan saya? Sebentar. Okey. Okey, kita review sedikit. Kita lihat tugasan ini, kawan-kawan yang dah hantar tugasan pada Jumaat yang lalu. Tugasan ini. Okey. Yang pertama Muhammad Mikael daripada 3B. Okey, dia dah jawab. Okey, baik. Saya betulkan sedikit Muhammad Mikael, ejaan kemahiran pepat tu, PEPAT. Saya betulkan sikit, no problem. All in all. Okey, baik, terima kasih Mikael. Okey, yang kedua
Syazwina, okey, lengkap semuanya. Cuma saya tambah sedikit dekat sini, yang bahagian pelindung tu kan ada, dia bahagi dua pula kan. Untuk lelaki dia panggil pelindung groin, untuk murid perempuan dia panggil pelindung pelvic ya. Okey, untuk ini adalah penjaga gawang ataupun penjaga gol hoki ya, mesti pakai. Okey, itu Syazwina. Seterusnya Nur Nabihah. Okey, Nur Nabihah cantik. Okey, saya dah buat makan Nur Nabihah punya tugasan. Baik. Lengkap semuanya. Seterusnya Nur Nabihah bagi saya, dia buat banyak line sikit so saya buat 2 page kat sini Nabihah punya. Okey. Tu Nur Nabihah 3B. Seterusnya Afikah. Afikah buat note dia cantik, ada warna dia punya quote dia. Kau tengok. Hebat. Okey, tahniah Afikah, terima kasih. Kita lihat lagi seterusnya. Alia Shakira punya tugasan. Okey, kemas Alia Shakira macam biasa, tulisan dia memang cantik Okey, tahniah Alia Shakira ya, lengkap. Saya teruskan lagi Hanafi. Okey, Hanafi pun bagus. Okey, lengkap Hanafi. Baik, tahniah. Seterusnya Nur Akilah Aina. Okey, Nur Akilah Aina, lengkap, kemas kerja dia, tulisan macam mesin type. Tahniah. Sekejap saya admit kawan kita lagi baru masuk. Selamat datang kawan yang baru masuk kita tengah review tugasan pada Jumaat yang lalu ni, kawan-kawan kita yang dah hantar tugasan Baik, saya teruskan lagi. Ini Putri Amira Najwa 306. Okey, tahniah Putri Amira, cantik, kemas tulisan semua. Okey, mas kerjanya. Baik, diteruskan Muhaimin. Okey, Muhaimin, tahniah, lengkap Muhaimin, komplit, kemas kerja. Baik, saya teruskan lagi Nur Nisa Karmila. Okey, tahniah, kerja lengkap, kemas, cantik dia punya lukisan dia. Okey, seterusnya lagi Nur Adariah Amira. Okey, juga lengkap. Okey, Nur Adariah, saya betulkan sedikit di sini, pelindung groin dan pelvic. Okey, kemudian saya rasa Amira tertinggal soalan nombor 13. Tak apalah, saya dah buat saya makan pun kan. Nanti Amira boleh tambah saja ya. Okey. Adariah, sorry. Nur Adariah Amira. Boleh tambah sajalah soalan nombor 13. Kalau tertinggal, saya tak pasti tertinggal atau terlupa ambil gambar. Okey, nanti buat saya makan semula. Satu je soalan. Okey, saya teruskan Siti Nur Alia Kamilia daripada 3B. Okey, kerja, kemas. Okey, saya dah buat saya makan, cantik gambar dia. Okey, jelas. Baik. Diteruskan lagi Nur Umairah. Okey, Nur Umairah juga kerja lengkap. Okey, semua ada. Saya tambah sedikit sini untuk pelindung itu, pelindung groin dan pelindung pelvic ya. Okey. Secara keseluruhan baik. Okey. Itu yang terakhir. Jadi kita ada yang last kali hantar adalah Nur Umairah. Nur Umairah hantar saya semalam jam 8 malam. Okey, no problem, tak ada masalah. Okey. Biasanya saya akan buat saya makan sebelum kelas kita beginilah. Jadi kamu hantar dan saya boleh buat saya makan. Bagi kawan-kawan yang belum hantar, pesan dia orang buatkan tugasan, hantar tugasan supaya saya boleh buat saya makan. Jadi kalau ada apa yang tak betul, kita boleh betulkan. Itu saja ya. Jadi sekali lagi tahniah kawan-kawan, ini kawan-kawan kita yang berjaya selesaikan tugasan. Sekali lagi tahniah. Okey, terima kasih. Baiklah, seterusnya kita nak lihat, sekejap saya tengok note saya. Okey, kita nak lihat indeks. Kita nak lihat indeks pada buku tulis. Saya harap ada buku tulis bersama kamu. So kita boleh isi bahagian indeks ni bersama-sama. Kita tengok sedikit indeks buku tulis kita. Okey, kita hari ini kelas ke-6, minggu ke-7. Tarikh kita 1 Mac, tajuk pingpong. Tajuk pingpong. Okey. Yang ada buku tulis bersama kamu boleh isi bahagian indeks sekarang. Ni bahagian indeks Okey, penting bahagian indeks ni supaya kita akan sentiasa peka lah tajuk kita. Okey. Sekali lagi, bilangan 6, minggu 7, tarikh 1 Mac. Tajuk kita adalah pingpong. Okey. Saya harap kamu isi indeks itu.
Kemudian saya saja nak review sedikit berkenaan dengan tajuk-tajuk kita PJPK. Kalau kamu perhatikan di sini, okey, kita tengok sikit isi kandungan lah. Sekejap kita review sikit. Okey. Antara tajuk-tajuk kita dah selesai. Unit 1 kita dah selesai. Unit 2 kita dah selesai. Unit 3 kategori serangan juga kita dah selesai, iaitu bola keranjang dan hoki pada minggu lalu. Sekarang ini kita berada di unit keempat. Okey, di bawah tajuk permainan kategori jaring. Hari ini kita lihat pingpong, insya-Allah nanti lepas ini tenis. Okey, kita selesaikan itu. Itu sekarang ni kita berada pada sini ya, unit 4 ya. Okey, untuk bagi gambaran sikitlah kepada kamu. Okey, kemudian baru kita selesaikan insya-Allah tajuk-tajuk yang lain. So kita ada banyak masa nanti waktu bersemuka untuk buat aktiviti fizikal, kita cover siap-siap lah. Okey, baiklah, kita terus sahaja nak tengok tajuk kita hari ini, iaitu permainan kategori, apa tadi dia kata? Kategori jaring. Permainan kategori jaring, kita nak lihat permainannya adalah pingpong. Baik, terus sahaja, kamu juga boleh buat semakan pada note yang saya berikan pada kamu tu. Mana dia? Okey, ni dia. Permainan kategori jaring. Okey, kita lihat sedikit introduction dia, apa dia maklumkan kepada kita. Saya buat bacaan sikit lah dekat sini ya. Ringkas saja. Tajuk ni pendek je, soalan pun sikit je, ada 10 soalan ringkas-ringkas. Okey. Permainan dalam kategori jaring biasanya dimainkan di gelanggang yang terbahagi kepada dua dengan jaring direntang di tengah-tengah. Okey, gelanggang tersebut. Okey, apa lagi yang kategori jaring kita tengok? Syllabus kita cover tadi adalah pingpong dan tenis. Lagi kita ada badminton. Lagi kita ada apa lagi yang pakai jaring dekat tengah-tengah ni? Takraw, bola tampar. Okey, itu antara permainan yang popular lah ya, yang kategori jaring. Okey, kita lihat lagi. Tujuan utama permainan ini dalam kategori ini adalah untuk menghantar bola ke gelanggang pihak lawan bagi menyukarkan mereka mengembalikannya. So kita ada bola, kita hantar ke pasukan sebelah. Dia pun cuba untuk ambil dan hantar balik kepada kita. Siapa yang tak berjaya, dia kira tewaslah untuk pusingan itu ya. Okey. Kemudian pemain perlu bijak menguasai permainan dan membuat keputusan untuk menyasarkan bola ke gelanggang lawan. Pingpong dan tenis merupakan beberapa permainan yang mempunyai ciri-ciri tersebut. So untuk silibus tingkatan 3, kategori jaring ini kita lihat dua jenis permainan, pingpong dan juga tenis. So hari ini kita tengok pingpong terlebih dahulu. Okey, ada kawan baru masuk, saya admit sekejap. Okey, selamat datang, Assalamualaikum, selamat pagi kawan yang baru masuk ya. Kita baru saja bermula. Okey. Baiklah, di paparan sekarang saya merujuk permainan pingpong kategori jaring, muka surat 48. Kalau kamu ada buku teks fizikal bersama kamu, kamu boleh tengok terus muka surat 48. Okey. Sebagai overview sedikit, tugasan kita hari ini macam biasa, kita jawab soalan dan buat note 2 in 1. Okey. Soalannya tak banyak, ada 10 soalan saja dan soalannya pun ringkas-ringkas. Soalan bukan soalan panjang-panjang. Kita tengok sedikit lah, saya preview sikit di skrin sekarang ini. Soalan 1, 2, 3. Seterusnya soalan 4. Seterusnya lagi soalan 5, soalan 6. Tengok lagi soalan 7. Soalan 8. Soalan 9, soalan 10 tamat. Okey. Jadi kita last muka surat 56. Kita mula tadi muka surat 48 ya. Jadi itulah kita punya tajuk-tajuk hari ini. InsyaAllah kita nak cuba lihat satu persatu. Okey, hari ini sebelum kita pergi soalan 1, saya nak kongsi dulu sedikit kepada kamu satu video demonstrasi. Permainan pingpong antara atlet yang kita kata
hebat di dunia lah, ya, bermain pingpong, supaya kita dapat gambaran sedikit. Mungkin kamu pun dah lama tak tengok permainan pingpong, tak tahulah. Mungkin ada yang dah lama tak tengok. Mungkin ada yang memang expert bermain pingpong, memang hobi dia main pingpong. Saya kurang periksa, maafkan saya. Kalau ada expert tu, nanti kita panggil dia untuk buat demonstrasi, tunjukkan kepada kita insya-Allah kalau ada kesempatan. Tetapi hari ini saya share satu YouTube. Kita nak sama-sama lihat. Kita tengok sikit je, video dia agak panjang, tapi kita spend lah 1-2 minit. Kita tengok sekejap antara aksi-aksi pemain pingpong yang hebat di dunia, ya. Video ni saya dah sharekan di dalam post saya. Kalau kamu perhatikan, saya tengok post saya balik, di paparan sekarang ini saya kongsikan post saya ini di channel Telegram. Post yang sama juga ada di grup WhatsApp kamu, ya. So kamu buka nota dan soalan yang saya berikan ni, so kamu dapat paparan begini. Macam biasa di sini semua link-link yang diperlukan, link kehadiran, link tugasan, semua ada dekat sini. Arahan tugasan kita juga ada di sini. 10 soalan pun saya dah post. Okey, 10 soalan ada dekat sini. Okey, bawah sekali soalan dalam bentuk PDF. Kalau ada kawan-kawan kita yang selesa nak tengok dalam bentuk PDF, boleh download dan lihat dalam bentuk PDF. Mungkin senang untuk dia zoom dan sebagainya, ya, kalau bentuk PDF. Akhir sekali kamu perhatikan, saya ada video info ekstra dan juga video demonstrasi. Okey, yang ini saya nak kamu tengok lah lepas selesai buat tugasan. Ada masa terluang, kamu boleh lihat video-video ni, saya dah kompilasikan. Okey, di dalam ni kita tak tengoklah waktu kelas kita ni semua sekali sebab dia panjang. Okey, tapi saya nak share satu video. Yang pertama saya nak tunjuk satu video. Bila kamu klik, kamu akan dibawa ke paparan begini. Saya dah compile beberapa video demonstrasi pingpong di sini. Sekiranya berkesempatan kamu boleh tengok. Yang kita nak lihat sekarang yang terakhir ni, ya. Seorang atlet pingpong daripada negara China bernama Zhu Jin. Antara atlet yang terhebat lah, kita lihat, ya. Sama-sama kita lihat. Kita lihat dulu aksi beliau bermain pingpong. Video dia 10 minit, tapi kita spend sikit lah, 1 minit, 2 minit. Kita tengok sekejap. Sama-sama kita perhatikan, ya. Okey. Di paparan sekarang, baik. Oh, hebat, Okay, kalau kita perhatikan, ini permainan dilakukan secara beregu, bermaksud 2 orang satu pasukan menentang 2 orang juga. Okay, perhatikan, memang laju permainan beliau. Chop block, lob comes down. This time it's on. Forehand counter attack. Back to the lobbing game. Way off in the backhand corner. Inside out, the racket's gone. The ball's on the table. When have you ever seen that happen? Perhatikan, hebat, Ini antara aksi-aksi pemain pingpong yang hebat lah. Sampai terlepas dia punya bat daripada tangan pemain dia tadi. Around the net shot from Xu Xin. Don't go there. Danger zone. Leave it wide and see what happens. He takes the ball late and he takes the ball low naturally. Dapat perhatikan bagaimana dia menahan serangan, kemudian dia balas serangan dan seterusnya menang untuk rally tersebut. Okey, itu sedikitlah, ya. Saya kongsikan videonya 10 minit, kita tengok sikit, kita tengok 2 minit. Kamu boleh teruskan
menonton sendiri nanti di dalam kompilasi yang dah saya buat di bawah tu ya. Kamu boleh tengok sendirilah. Okey, video dia agak panjang ya. Agak menarik, mungkin dapat bagi sedikit motivasi dan minat. Kalau siapa yang minat main pingpong ataupun baru nak try main pingpong, dia rasa satu permainan yang sangat menarik, dramatik, nampak macam senang tapi bukan senang sebenarnya ya. Okey, semestinya lah setiap permainan perlu latihan lah untuk sehebat contoh pemain tadi tu. Okey. Baik, kita teruskan dengan tajuk kita. Kita lihat teori-teorinya saja hari ini seperti biasa, permainan pingpong ya. Okey, muka surat yang baru dengan tarikh, hari dan tajuk hari ini pingpong. Okey. Saya terus sahaja pergi kepada soalan-soalannya ya. Soalan kita pendek-pendek, ringkas-ringkas sahaja. Okey, kita lihat soalan pertama. Boleh ya? Ready ya? Kita tengok soalan pertama, soalan 1, okey. Permainan pingpong boleh dimainkan secara, dia tanya kita, okey, dengan tag berwarna ungu. Saya buat garisan di sini ya. Tengok ni. Dia maklumkan kepada kita, permainan pingpong ialah permainan yang dimainkan secara perseorangan atau secara beregu. So, secara perseorangan atau secara beregu, seperti dalam video yang kita tengok tadi, permulaan tadi secara beregu kemudian secara perseorangan, sama juga macam badminton. Okey, so itulah kita punya jawapan ya, perseorangan dan secara beregu. Soalan nombor 1. Sekejap. Allahu Akbar. Saya notification sekejap. Minta maaf, notifikasi itu mengganggu. Okey, kita teruskan soalan yang kedua. Peralatan bermain pingpong terdiri dari, okey, pingpong dia ada peralatan lah. Kita lihat sedikit apakah peralatan-peralatannya. Sedikit saja, dia taklah sebanyak peralatan hoki ya. Okey, kita lihat peralatan pingpong tag berwarna pink ini. Kita tengok. Okey, permainan ini memerlukan meja, bola dan juga bat atau pemukul itu ya. Pemukul tu dia ada beberapa nama. Okey, salah satunya dipanggil sebagai bat. Okey, pemukul itu. Okay. Kalau kamu perhatikan dekat video tadi, dia tak panggil bat, dia panggil racket. Kita tengok kenapa ada banyak nama. Sekejap lagi ada soalan yang saya tanya berkaitan dengan itu. Okey. Baiklah, permainan tadi iaitu meja, bola dan juga bat. Okey. Baik, soalan seterusnya, berapakah mata kemenangan untuk permainan pingpong? Okey, tag berwarna hijau. Kita lihat di sebelah sini. Okey, nampak ayat dia panjang sedikit ya. Kita tengok, pemain yang berjaya mengutip 11 mata akan diumumkan sebagai pemenang dalam set tersebut. Okey, permainan dia ada beberapa set kita tengok lagi ayat seterusnya. So mata dia 11 ingat 11 mata kemenangan. Biasanya satu perlawanan mengandungi 3 atau 5 set. Dia boleh dimainkan dalam 3 set atau 5 set. Dan pemain perlu memenangi 2 daripada 3 set. Kalau dia main 3 set, dia kena menang 2 lah. Kalau siapa yang menang 2 tu, kalau dia menang berturut-turut, set 1 dia menang, set 2 dia menang, so dia memang menang lah. Dia tak main lah set 3 Okey, atau 3 set daripada 5 set. So dia kena main 5 set, so dia kena menang 3 set. Okey, jadi ada 2 cara permainan sama ada dia main 3 set ataupun 5 set. Kalau dia main 3 set, dia kena menang 2 set daripada 3 set tu. Kalau dia main 5 set, dia kena menang 3 set. Okay. Setiap set itu markah akhir dia yang untuk diisytiharkan sebagai pemenang adalah 11 mata. So soalan kita tadi dia tanya berapakah mata kemenangan, iaitu 11 mata. Jawapan kita. Okey, kita teruskan sahaja. Soalan keempat, okey. Ukuran standard meja pingpong, okey. Soalan kita minta ukuran saja, saya tak minta lukis pun. So ukuran yang kita perlu tahu adalah panjang meja, lebar meja, tinggi meja dan tinggi jaring. Kita lihat gambar rajah ini di muka surat 49 Panjang meja, lebar meja,
tinggi meja, ni kaki meja daripada lantai, tinggi meja, dan akhir sekali tinggi jaring dari meja. Okey, semuanya ada ukuran. Okey, so itu 4 ukuran yang penting di dalam permainan pingpong. Baik, selesai soalan 4, saya teruskan laju-laju je. Okey, soalan 5. Terdapat 2 jenis pukulan, iaitu seperti juga kemahiran-kemahiran sebelum ni, hoki, kemahiran bola keranjang yang kita dah tengok. Setiap kemahiran itu ataupun setiap pukulan teknik itu biasanya dia ada beberapa jenis, ya. Jadi sama macam pingpong, kita lihat terdapat 2 jenis pukulan. Okey, kemahiran pukulan pepat, PEPAT, ialah pemain memukul bola dengan posisi tangan yang dominan. Dia tak kisah tangan kiri atau kanan, tapi dominan. Kalau dia dominan tangan kanan lah. Dan dia pukul. Pepat itu maksud dia pukul menggunakan bahagian hadapan. Dia boleh pukul di depan dan juga di belakang, kan. Dari belakang. Kalau dia dari belakang, dia pukul macam tu. So, dari belakang itu dipanggil dengan nama pukulan kilas. Okey, pukulan kilas. Kalau dari hadapan dipanggil pukulan pepat. Dalam bahasa Inggeris, forehand, forehand, backhand. Okey, itu 2 jenis pukulan. Yang depan semua bahasa Melayu dia panggil pukulan pepat, yang di belakang dia panggil pukulan kilas. Okey. Baik, kita lihat soalan seterusnya. Itu nombor 6 tadi, ya, pukulan pepat, pukulan kilas. Kita lihat soalan nombor 6. Okey, soalan nombor 6 inilah yang saya ceritakan sedikit tadi berkenaan dengan panggilan kepada pemukul pingpong itu. Terdapat 3 istilah ataupun nama panggilan untuk pemukul pingpong. Okey, ada 3 nama, ya. Yang pertama istilah rasmi, yang kedua istilah digunakan di kawasan negara Amerika, negara barat negara Amerika. Dan satu lagi istilah adalah yang sering kali digunakan di Eropah, di Eropah dan juga di Asia. Yang itu dia panggil lain. Kita lihat istilah rasmi dia panggil apa. Okey, jawapan dia dekat sebelah sini. Kita tengok, dia beritahu kita, menurut peraturan dan undang-undang pingpong antarabangsa 2017 perkara 24. Bermaksud dia memang dah ditulis, ya. Istilah rasmi untuk bat pingpong ialah raket. Nampak? Istilah rasmi dia panggil raket. Sama macam badminton. Sebab itu kamu lihat pengulas di dalam video tadi, apabila dia punya pemukul tu terlepas daripada tangan pemain tu, dia kata apa? Raket terlepas, ya. Dia kata, dia tak sebut bat, dia sebut raket. Sebab apa? Itu adalah istilah rasmi, panggilan untuk pemukul pingpong itu, ya. Okey, baik. Itu istilah rasmi. Yang kedua soalan kita. Istilah rasmi tadi adalah raket, Yang kedua, istilah di negara Amerika. Kita lihat, walau bagaimanapun, dia kata, negara Amerika Syarikat menggunakan istilah pedal. Di Amerika dipanggil pedal. Bendanya sama, tapi nama berbeza, dipanggil pedal. Manakala, akhir sekali, di negara-negara di Eropah dan Asia, kita Asia lah, menggunakan istilah bat. So, kita di sini akan panggil bat. Walau bagaimanapun, tak salah untuk panggil raket, pedal ataupun bat. Tetapi kalau kamu merujuk bahan-bahan di YouTube daripada Asia, kebanyakannya ataupun Eropah, dia akan sebut bat lah. Kalau kamu lihat video YouTube mungkin pingpong daripada negara Amerika, dia akan sebut pedal. Kalau kamu merujuk video-video rasmi seperti pertandingan dan sebagainya, dia akan sebut sebagai raket. So itu 3 panggilan supaya kamu tidak terkeliru, ya. Okey, baiklah, kita teruskan. Soalan seterusnya, soalan nombor 7. Laju-laju je, dah nombor 7 lah soalan kita. Okey, terdapat 2 kemahiran tolakan sebagai strategi bertahan. Kita lihat. Okey, yang tadi kemahiran pukulan. Tengok, dia pukul. Dia pukul, lajulah. Dia pukul dengan laju. Sekejap saya admit kawan kita baru masuk. Okey, selamat datang kawan yang baru masuk. Kita di tengah-tengah sesi sekarang ini, ya. Kalau kamu terlepas nak tengok yang awal, nanti saya akan upload rakaman ini. Okey, kamu boleh ulang balik lah. Sekarang ni kamu boleh ikut sahaja. Okey, tadi
kemahiran nombor 1 dia pukul, sama ada pukul pepat atau pukul kilas. Sekarang ini kemahiran kedua adalah tolak, dia panggil. Apa dia? Kemahiran tolak ni kita tengok. Kemahiran tolak pepat dan tolak kilas ialah satu strategi bertahan yang bertujuan untuk mengembalikan bola yang dihantar oleh pihak lawan. Kalau kamu perhatikan tadi, ada satu bahagian itu, permainan tu yang dia bertahan. Dia bertahan. Pihak lawan menyerang, dia bertahan. Apabila dia bertahan, dia tak pukul bola tu. Apa dia buat? Dia hanya tolak sahaja dengan perlahan. So tolakan pun sama juga, dua jenis. Kalau menggunakan bahagian hadapan ini, tolakan dia dipanggil tolak pepat. Kalau dia guna bahagian belakang, dia backhand, dia akan panggil tolak kilas. So dua sahaja dia punya kemahiran dia, iaitu tolak pepat di hadapan dan juga tolak kilas. Tujuan dia untuk strategi bertahan. Bola yang laju daripada pihak lawan, dia nak tolak, dia nak tahan, bertahan, dia hanya tolak saja, dia tak pukul dengan kuat. Okey, itu soalan nombor 7, iaitu tolak pepat dan juga tolak kilas. Baik, kita teruskan. Dah soalan nombor 8 dah. Okey, terdapat dua jenis kemahiran servis. Kita lihat tag berwarna hijau. Kemahiran servis pepat dan juga servis kilas. Nampaknya istilah kali ni mudah nak ingat. Yang hadapan semuanya pepat, yang belakang semuanya kilas. Okey, berbagai jenis-jenis servis kita dapat dilihatkan. Nak cerita dengan perkataan agak sukar, jadi saya harap kamu boleh tonton video demonstrasi yang saya dah kompilasikan di dalam note saya. Kamu ambil masa tengok satu-satu bagaimanakah mereka servis. Ada yang guna bahagian hadapan tangan, bermaksud dia guna servis pepat lah. Ada juga yang buat servis begini, bermaksud daripada belakang, iaitu servis kilas. Kamu boleh perhatikan video demonstrasi nanti. Okey, itu soalan 8. Kita teruskan lagi. Soalan 9. Apakah tujuan kemahiran smash? Okay, smash. Seperti juga badminton, pingpong juga ada smash. Kita tengok dah tadi video sekejap tadi, dia smash. Pukulan yang sangat kuat. Ya. Tapi apakah sebenarnya tujuan smash ni? Kita lihat dalam perkataan, dia kata apa? Kemahiran smash ialah satu pukulan yang bertujuan mematikan hantaran bola daripada pihak lawan secara kuat dan pantas untuk memenangi mata. Maksud dia pukulan yang betul-betul kuat, memang padulah pukulan dia, dengan tujuan pihak lawan tak boleh ambil. Ya? Tapi kadang-kadang pihak lawan tu hebat, smash yang kuat pun masih boleh ambil juga. Ya? Tapi itu maksud dia satu kemahiran untuk bertujuan, smash tu bertujuan untuk mematikan hantaran bola dari pihak lawan secara kuat dan pantas untuk memenangi mata. Itulah takrifan dia, tujuan kemahiran smash. Okey, baik. Saya harap kamu jelas dan boleh buat catatan sikit mengenai itu, jawapan kita soalan 9. Okey, kita teruskan soalan kita yang terakhir. Terdapat dua jenis kemahiran smash. Terdapat dua jenis kemahiran smash. Kita lihat dalam smash pepat. Smash pepat dia panggil, pemain yang menggunakan bahagian tangan hadapan, sementara smash kilas pula perlu menggunakan bahagian tangan belakang untuk mematikan hantaran bola pihak lawan. So, smash pun ada dua juga. Depan dia panggil smash pepat, belakang dia panggil smash kilas. So, senang sikit nak ingat kemahiran-kemahiran di dalam pingpong ini, ya. Pukulan pepat, pukulan kilas, tolak pepat, tolak kilas, dan akhir sekali kita ada smash pepat dan juga smash kilas. Okey, itulah dua kemahiran dia. Okey, soalan saya ada 10 saja. Okey, selesai dah pun soalan kita. Super simple. Cuma saya harap kamu boleh tonton video demonstrasi untuk kamu lebih faham lagi, ya. Saya tak bacalah setiap satu itu yang ini, ya, cara bermain ini di dalam perkataan, sebab saya rasa susah pun kamu nak menggambarkan. Kalau saya bacakan ini pun saya rasa tak ada maklumat sangatlah, ya. Pemain dimulakan dengan ini, no problem lah ni. Saya rasa lebih baik kamu lihat video demonstrasi, terus kamu nampak bagaimanakah sesuatu jenis
permainan itu dibuat ya. Okey, itu 10 soalan saya. Saya buka untuk soal jawab kepada kawan-kawan yang ada soalan berkaitan dengan tugasan atau apa-apa saja soalan. Okey. Ada soalan kawan kita 14 orang ni. Sebentar ya, saya nak screenshot nama-nama kamu sekejap. Okay. One more time. Kita ada 13 orang sekarang ni. Okay, saya buka untuk soalan. Ada kawan-kawan? Ada soalan? Boleh respon sedikit kepada saya? Sebarang soalan ada? Tak ada? Kawan-kawan kita? Okey, kalau tak ada soalan untuk pertanyaan lanjut, kamu boleh tanya saja di dalam channel Telegram. InsyaAllah saya akan reply di situ. Saya harap kawan kita 14 orang ni boleh hantar tugasan. Okey, mengikut link yang saya dah berikan. Sebarang masalah berkaitan dengan penghantaran tugasan, kamu boleh PM saya ataupun tanya di channel Telegram. Okey, insyaAllah saya akan reply. Okey, akhir kata ataupun mungkin ada kawan-kawan sini nak on kamera. Kalau on kamera saya nak selfie, itu saja. Ada? Kalau dah mandi lah. Tak on ni, tak mandi lah ni. Okey, tak apalah. Okey, apa-apa pun saya rasa kita tangguhkan kelas kita sampai di sini sahaja. Okey, tolong buat tugasan dan kita akan berjumpa lagi insya-Allah pada hari Jumaat ini dengan tajuk yang baru. Okey, sampai sini saja. Bye-bye. Assalamualaikum. Okey. Sama-sama. Alright, sama-sama. On lah kamera. Tak nak on, tak mandi ni. Okey, thank you. Terima kasih, Cikgu. Alright, thank you. Thank you, teacher. Alright, thank you. Bye-bye. Pergi sarapan. Okey. Isi kehadiran, jangan lupa.